Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam segmen ekonomi kemajuan negara. Pada minggu ini kita akan membincangkan uh, isu berkenaan globalisasi di dalam konteks ekonomi. Bersama saya pada hari ini bagi membincangkan isu globalisasi ini adalah seorang pakar ekonomi dari Universiti Al-Azhar Mesir, iaitu Profesor Ulum Halafi bin Osman. Yes. Apa khabar Profesor? Alhamdulillah baik. Baik ya. Okey, baiklah Profesor. Globalisasi ini bermaksud proses integrasi nasional yang berlaku disebabkan pertukaran maklumat dalam pelbagai aspek. Antara aspek tersebut adalah ekonomi. Jadi pada pandangan Profesor, bagaimana globalisasi dalam ekonomi itu boleh berlaku? Baik, untuk menjawab pertanyaan saudara, ianya lebih mudah untuk diterangkan melalui negara US yang sudah lama mengalami proses globalisasi. Contohnya pada tahun 1890, enjin diesel pertama dicipta oleh Rudolf Diesel. Proses ini terjadi akibat daripada masalah yang timbul untuk membawa bahan-bahan mentah dari satu negara ke negara yang lain. Enjin diesel ini dilihat mampu untuk menyelesaikan masalah mobiliti bahan mentah dengan menggunakan truk, kereta api dan juga kapal kargo. Begitu juga dengan penciptaan turbin gas yang direka oleh Frank Whistler yang digunakan di dalam kapal terbang. Jadi jelas di sini bahawa sesuatu masalah yang timbul membawa kepada proses globalisasi. Oh, begitu. Jadi seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Profesor bahawa bukankah globalisasi itu sendiri menggambarkan tentang aktiviti perdagangan antara negara tanpa sepadan dan batasan, sehingga boleh menyebabkan wujudnya persaingan antara negara. Jadi pada pandangan Profesor, adakah persaingan ini mampu memberi kesan kepada firma ataupun pengeluar? Tipulah kalau saya kata ianya tidak memberi kesan kepada firma. Persaingan yang bebas dari negara luar boleh memberi tekanan kepada firma tempatan. Lebih-lebih lagi firma di negara membangun. Apabila firma luar yang mempunyai kos yang lebih rendah masuk ke dalam negara, sudah tentu mereka akan menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah. Jadi rakyat akan lebih memilih barangan dari firma luar negara, menyebabkan firma tempatan akan kolaps. Contohnya syarikat Swing Bicycle yang dahulunya mendapat permintaan yang tinggi daripada rakyat US. Namun ia mula mendapat persaingan daripada firma luar, iaitu Trek dan juga Mongoose, di mana kedua-dua firma ini mengupah pekerja dengan gaji yang rendah. Hal ini diburukkan lagi dengan kejatuhan kadar tarif yang menggalakkan rakyat US untuk membeli basikal import. Akhirnya syarikat Swing ini bankrupt. Hal yang sama terjadi kepada syarikat pembekal komputer Dell yang mendapat persaingan daripada HP dan juga Apple. Maksudnya persaingan itu menyebabkan syarikat tersebut muslim. Ya. Seterusnya, saya juga dipahamkan bahawa di dalam keadaan ekonomi moden pada masa kini, keperluan perdagangan antara bangsa, antara negara wujud apabila sesebuah negara itu dikatakan mempunyai faedah berbanding. Jadi boleh Profesor terangkan tentang hal ini? Okay, benar. Negara yang mempunyai faedah berbanding dalam sesuatu barang boleh menghasilkan barang tersebut pada kos yang lebih rendah daripada negara lain. Bagi mendapatkan keuntungan, sesebuah negara perlu mengekspor barang yang ia mempunyai faedah berbanding dan juga mengimport barang yang ia tidak mempunyai faedah berbanding. Okay. Tetapi di sini saya juga tertarik untuk menyentuh atau bercakap tentang penyembeluaran, outsourcing. Penyembeluaran ini berlaku apabila sesebuah syarikat atau perniagaan memutuskan untuk memberi kontrak pengeluaran kepada syarikat ataupun peniaga lain. Sebagai contoh yang seperti yang dilakukan oleh syarikat Ford Motor Company, di mana pada peringkat permulaan penubuhan syarikat tersebut, mereka mengeluarkan komponen kereta mereka sendiri melalui kilang mereka sendiri. Tetapi apabila permintaan terhadap
kereta mereka semakin meningkat, dan juga masalah kos yang semakin meningkat, mereka memutuskan untuk memberi kontrak pengeluaran kepada kilang-kilang lain untuk mengeluarkan komponen kereta mereka. Jadi hal ini sekaligus dapat membantu pertumbuhan ekonomi di negara Amerika Syarikat sendiri, di mana syarikat kecil yang baru nak membangun ini, apabila diberikan kontrak pengeluaran ini, mereka dapat bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Jadi pada saya ini merupakan satu perkembangan yang positif kepada ekonomi negara US sendiri. Jadi apa pandangan Profesor? Tapi outsourcing ini juga mempunyai keburukannya yang tersendiri, di mana apa yang berlaku kepada syarikat Boeing, di mana pembekal yang diamanahkan untuk menyiapkan komponen kapal terbang tersebut tidak dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Akhir sekali saya ingin menutup perbincangan kali ini dengan satu isu yang sedang hangat diperkatakan pada masa ini, iaitu mengenai hutang negara Malaysia yang semakin meningkat. Menurut statistik, Malaysia merupakan negara yang mempunyai hutang yang paling banyak di negara Asia. Mengikut kajian, 68% rakyat Malaysia mempunyai hutang. Jadi apa pandangan Profesor? Pada pandangan saya memang benar apa yang saudara katakan. Ini berpunca daripada kenaikan kos sara hidup, di mana 60% daripada hutang tersebut digunakan untuk perbelanjaan bagi kehidupan seharian, manakala 44% lagi untuk membayar sewa dan 37% untuk pendidikan anak-anak. Oh begitu. Okey, baiklah, perbincangan kita berakhir di sini. Sekian, terima kasih.